ada masa nanti rujuk surah An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza dakhaltum buyutan, bila kamu masuk ke dalam rumah, fasallimu ala anfusikum, hendaklah kamu beri salam kepada diri kamu, ya, tahiyatan min indillah, sebagai ucap selamat itu doa datang dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakah tayyibah, yang diberkati dan juga yang baik. Subhanallah. Begitulah juga bila kita masuk jumpa dengan ahli keluarga, yang terbaik adalah kita mulakan dengan kita memberikan salam. Berada di tempat-tempat yang asing, yang tak biasa pun sama juga. Tentang majlis ini, adalah kadang-kadang kan kita berada di depan, kita bagi kuliah subuh, buat kuliah maghrib, ada yang datang tu sekejap 8-5 minit dia beredar ataupun dia bergerak, dia keluar dan sebagainya. Adabnya antaranya adalah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rawi sahabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan taha ahadukum ilal majlis, bila sesiapa di kalangan kamu selesai bermajlis, artinya dia nak keluar, dia nak habis, sama ada dia penceramahnya, pengisinya, ataupun dia di luar nak keluar awal ke, falyusallim. Nabi SAW menyatakan adalah dia memberikan salam. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Kalau dia nak bangkit, majlis belum habis lagi, dia nak bangkit dah, maka berilah salam. Cara bagi salam tadi macam kita kata ada 3. Kalau boleh didengari, Assalamualaikum. Kalau tidak, dengan angkat tangan contohnya, sebut itu taklah bermakna satu majlis tu kena dengar, tapi dia sebutlah Assalamualaikum, orang faham begitu. Falaisatil ula bi ahaq minal akhirah. Maksudnya tak ada beza orang yang stay lama dengan orang yang balik awal, tapi kalau yang nak balik awal daripada keluar daripada majlis itu, keluarlah dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, meraihkan, memuliakan orang yang masih kekal dalam majlis. Apatah lagi kalau dia majlis ilmu, termasuklah majlis kenduri kahwin dan sebagainya. Tapi kalau ustaz tengah ceramah kat depan, janganlah bagi salam kuat-kuat, angkat tangan cukup ustaz. Allahu akbar. Bila kita berada di steering gear, kita berada di depan kursi pemandu ni, yang afdalnya adalah kita memberi salam untuk didengari, sebab syarat tadi kan, yang beri salam tu al-qalil, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Ramai. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita di Facebook, Kak Juzabidi, yang mana satukah lafaz salam yang perlu kita guna? Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bolehkah kita menjawab salam di dalam hati? Baik, soalan yang baik. Terima kasih Da'i. Subhanallah, kita dah nyatakan tadi boleh. Kalau sebut Assalamualaikum, Nabi menyatakan 10 kali ganda pahala. Kalau kita jawab dengan Assalamualaikum warahmatullah atau beri salam, 20 kata Nabi gandaannya. Atau kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi sebut 30 gandaan kehebatan, ganjaran dan juga fadilatnya. Tapi 3 boleh. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang kata, ada orang tambah lagi Ustaz, wa maghfiratuh wa ridwanuh dan sebagainya. Semua nama orang disebutkannya. Ianya juga harus, tidak ada salah untuk kita berikan salam sebagai tanda ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberatkanlah. Yang keduanya tadi tentang boleh tak jawab salam dalam hati, selagi boleh jawab, maka kalau orang bagi dengan lisan, maka kita jawablah biar dengan lisan juga. Sebab bila lisan ni dia ada maksud conviction, ada kesungguhan. Tapi kalau nak jawab dengan hati juga, tidak ada masalah, dibenarkan. Okey, baik Ustaz. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Non Haji daripada Haji Tukinon. Masya-Allah, silakan Tuan Haji Tukinon. Persoalannya gini Ustaz, memberi salam itu sunat, menjawab salam wajib. Ustaz dah kata tadi, kalau cara dalam hati pun apa. Kalau orang memberi salam, adakah kita tak jawab dengan ke ataupun macam-macam? Sebab kalau kita jawab dalam hati, dia kata awak tak jawab, dosa. Adakah benar ke kata-kata ini Ustaz? Itu sajalah soalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara jawab Ustaz, nak jawab kuat-kuat ke, dalam hati ke, ataupun senyum je Ustaz? Ya, baik. Macam mana tu? Dua-dua dibenarkan, tidak ada salah. Yang pentingnya menjawab salam itu wajib seperti mana yang Tuan Haji sebut. Namun seperti mana yang saya katakan tadi, kalau salam itu disebut secara lisan, kita dengar, biarlah yang terbaik atas dasar komunikasi dan silaturahim, kita jawab juga dengan nada, dengan ada suara dan sebagainya. Yang kadang-kadang orang jawab dalam hati ni ada beberapa sebab. Satu, tengah marah.
kan. Orang tu pula dia marah orang tu bagi salam, Assalamualaikum. Dia nak jawab tak jawab ni? Kan kalau jawab kan aku menunjukkan aku kalah dengan dia. Sebagainya kan. Jawab juga tapi jawab dah mati. Ataupun kadang-kadang dia fikir daripada aku jawab tapi cara jawab aku tu suara aku mengalahkan suara Undertaker, baiklah aku jawab dalam hati saja dan sebagainya. Maka apa-apa sekalipun yang terbaik, biarlah salam ini dizahirkan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata afshus salam bainakum, sebarkanlah. Bila sebar ni tak boleh senyap-senyap. Sebar ini dia mesti ada, nampak, jelas dan juga didengari. Biarlah jawab salam itu dalam keadaan kita menjawab secara lisan juga. Baik Ustaz, kita ada soalan menarik ni daripada Zuhara. Adakah amalan mengirim ucapan salam kepada Rasulullah SAW melalui orang lain yang hendak ke Baitullah menziarahi makam Rasulullah SAW, adakah dibolehkan? Jika boleh, bagaimana sepatutnya ia dilafazkan? Ya, baik, subhanallah. Terima kasih Da'i, soalan yang baik, subhanallah. Muslim sekarang orang pergi umrah kan? Ya, Ustaz. Bila pergi umrah ni antara caranya adalah bila Umar Al-Khattab radhiyallahu an satu hari diminta izin pada Nabi nak buat umrah. Nabi kata apa? Nabi kata la tansana fi du'aika ya ukhay. Jangan kamu lupakan kami dalam doamu wahai saudaraku yang mulia. Jadi kalau orang pergi umrah, kita pesan pada dia, boleh pesan begitulah. Minta dia doakan kita di sana. Itu adalah merupakan yang Nabi minta pada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Jangan minta benda-benda lain. Engkau tolong ajwa tau, sekilo. Ya? Yang ni setengah kilo ni, mintalah seperti mana doa tadi. Baik, balik pada soalan ini pula. Yang menziarahi, dibolehkan untuk kita mengucapkan dan menyampaikan salam, berkirim salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana majoriti yang pergi ke sana akan mengambil peluang gunakan apps yang ada itu untuk masuk ke Raudah dan menyampaikan salam pada Nabi, dibenarkan. Tapi cara adab kita bagi salam ni adalah kalau kita nak berkirim salam, kita kena sebut juga. Kita tak boleh kata kirim salam kita kena sebut juga dengan lafaz Assalamualaikum. Tolong sampaikan salam saya pada dia dengan lafaz Assalamualaikum. Kita kena sebut supaya ianya itu memberikan makna dan juga dengan penuh sopan. Apatah lagi kita nak sampaikan salam kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itu dia Ustaz. Jadi kita baca pada hadis pada hari ini Ustaz.